Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita dengan siri 2 daripada channel Gila-Gila Gusti Studio ataupun G3 Studio. Mesti korang pelik kan, nama channel G3 Studio by Masman, tapi mana masnya? Masnya masih belum sampai lagi. Dan ada sesetengah yang memberi komen suara kurang jelas, mic pun belum sampai lagi. Jadi kemungkinan next video semua kelengkapan itu sudah ada, mas bersama dengan mic. Okey, sebelum kita teruskan perkongsian kita pada hari ini, sebelum itu aku memohon rakan-rakan peminat-peminat wrestling di luar sana, subscribe dulu channel G3 Gila-Gila Gusti Studio by Masman, dan jangan lupa tekan button notification untuk mendapatkan video-video baru daripada kami di G3 Studio. Okey, perbincangan kita pada siri kedua ini adalah berkenaan dengan pay-per-view yang akan tiba minggu hadapan ataupun beberapa hari saja lagi pada 31 Januari, iaitu pay-per-view Royal Rumble 2021. So, apabila kita sebut pasal Royal Rumble, mesti berkisar kepada Battle Royal. Maknanya pertembungan antara 30 superstar di dalam satu gelanggang. Pelbagai karakter dan semua wrestler kebanyakan pernah menyertai Royal Rumble. Hanya beberapa nama sahaja yang tidak pernah menyertai Royal Rumble. So, pada video kali ini, pada konten kali ini, aku akan berkongsi prediction aku dalam Royal Rumble match 30 man Royal Rumble match, iaitu 30 superstar lelaki yang akan berentak di Royal Rumble 31 hari bulan nanti. So, tanpa buang masa, kita terus kepada topik kita, iaitu siapakah superstar yang dipredik oleh pihak G3 Studio. Apabila match Royal Rumble bermula, bagi pihak G3 Studio, aku predict number 1 adalah AJ Styles. AJ Styles number 1 entrant dalam Royal Rumble kali ini. Sebab apa aku pick AJ? Sebab AJ ni sekarang bukan main lagi dia dengan karakter dia, dengan gaya dia yang boleh katakan bersifat belagak, dengan ada bantuan Omos dan sebagainya. Number 1, AJ Styles. Siapakah nombor 2? Nombor 2 semestinya aku pilih newcomer untuk berentak dengan AJ Styles, iaitu aku pilih Dominic Mysterio. AJ number 1 entrance dari Raw, Dominic Mysterio entrance dari SmackDown. So, untuk pembukaan Royal Rumble match, kita akan ada Raw versus SmackDown. AJ boleh dikategorikan sebagai legend, akan bertemu dengan Dominic Rey Mysterio. Okey. Nombor 3, pilihan aku yang akan keluar dalam match Royal Rumble tersebut adalah Edge. Edge baru declare dalam Raw pagi tadi yang mengatakan beliau akan menyertai Royal Rumble buat kali kedua berturut-turut selepas dia return pada Royal Rumble 2020 tahun lepas. Nombor 4,
Rey Mysterio. Aku yakin Rey akan turut serta dalam Royal Rumble kali ini. Nombor 5, aku pilih Big E yang juga penyandang Intercontinental Champion untuk setiap Royal Rumble. Walaupun banyak rumours mengatakan Big E akan memenangi Royal Rumble tahun ini, boleh dikatakan rumours ini sudah 2-3 bulan lepas digembar-gemburkan oleh ramai pihak. Tetapi selepas WWE menukar skrip ataupun storyline last minute, Big E memenangi Intercontinental Champion daripada Sami Zayn. Sebab selepas itu storyline untuk memenangkan beliau dalam Royal Rumble sudah diubah dan kita akan ada calon baru untuk memenangi Royal Rumble. Nombor 6, Keith Lee. Yes, Keith Lee ni bagi aku seorang newcomer yang begitu cemerlang prestasinya di NXT. Tetapi di main roster belum cukup dia membuktikan dirinya sehebat wrestler-wrestler lain. Sebenarnya Keith Lee ni banyak potensi tetapi tidak digunakan sebaik mungkin oleh pihak Monday Night Raw. So, kita jangka Keith Lee walaupun tidak memenangi Royal Rumble 2021 ini, tetapi kita harapkan dia mampu menunjukkan prestasi yang cemerlang. Nombor 7, aku pilih King Corbin daripada SmackDown. Keith Lee nombor 6 tadi daripada Raw. Nombor 7, King Corbin. King Corbin, aku tak ada banyak sangat nak ulas pasal dia. Sebab King Corbin ni aku fikir dia seorang heel yang pelengkap Royal Rumble. Dan aku yakin King Corbin kalau dalam gelanggang pun tidak berapa lama sangatlah dia akan duduk dalam gelanggang. Mungkin dia akan sekadar pelengkap dalam 10 minit macam itu. Nombor 8, Randy Orton daripada Monday Night Raw. Randy Orton dia masih feud dengan The Fiend dan aku mereka sesuatu dalam Royal Rumble ini iaitu berkaitan dengan Three Face of Bray Wyatt. Nanti aku akan kulas. Kita akan selesaikan dulu number one by one. Nombor 9, aku pilih Damian Priest. Damian Priest ni dikatakan akan melakukan debut pada 2021 ini di Raw ataupun SmackDown. Tapi sudah sebulan kita menunggu masih tidak muncul. So aku rasa WWE akan buat Priest ni penampilan sulung di main roster adalah di Royal Rumble. Dia entry nombor 9. Nombor 10, Daniel Bryan, The Yes Man. The Yes Man ni ramai aku tengok komen-komen peminat mahukan beliau menang Royal Rumble. Tapi aku rasa memberikan kemenangan kepada Daniel Bryan adalah tidak berbaloi. Bagi pendapat akulah, pendapat daripada G3 Studio, Daniel Bryan career dia pun kita tengok macam naik turun. So aku fikir dalam Royal Rumble ini mungkin dia adalah the last four untuk Royal Rumble. Untuk juara mungkin anggap amat tipis sekali. Nombor 11, inilah plot yang kita tunggu-tunggu. Nombor 11, Bray Wyatt, Eater of World. Bray Wyatt zaman Wyatt Family. Time tu dia dengan Luke Harper, Eric Rowan, Braun Strowman. Time ni diorang as the part of the Wyatt Family. So Bray akan buat kemunculan di Royal Rumble 2021
dengan menggayakan Bray Wyatt Eater of World. Ini mungkin akan mengejutkan Randy. Kerana karakter ini sudah kalau ikutkan storyline sekarang sudah tiada. So mungkin Randy akan terkejut dengan karakter Bray Wyatt Eater of World ini. Nombor 12, Riddle. Riddle yang sedang feud dengan Bobby Lashley dan The Hurt Business ni, aku pilih dia akan keluar nombor 12. Nombor 13, Sami Zayn yang membuat Last SmackDown protes yang mengatakan dia adalah true Intercontinental Champion, akan keluar nombor 13 mewakili SmackDown. Nombor 14, Jeff Hardy. Jeff Hardy, aku kesian juga sebenarnya dengan Jeff Hardy ni, sebab aku tengok WWE booking beliau dengan storyline yang entah apa. So aku harap dengan penyertaan dalam Royal Rumble ni dapat naikkan balik boost ataupun moral untuk beliau. Sebab aku dengar-dengar dia baru sign kontrak baru. So aku harap tahun 2021 ni ada something big lah buat beliau, Jeff Hardy ni. Nombor 15 adalah surprise entrance. So aku di pihak G3 memilih Wade Barrett, NXT commentator. Wade Barrett akan menjadi surprise entrance mewakili NXT. Mungkin Wade Barrett akan menjadi calon daripada NXT yang mungkin akan melakukan penampilan one off, bukan full time wrestler, just sekadar memeriahkan lagi aksi-aksi di dalam match tersebut. So aku pilih Wade Barrett. Mungkin selepas tu akan ada interview macam mana setelah sekian lama tidak menyertai Royal Rumble, apakah perasaan. Mungkin interviewer akan tanya dia. Nombor 16, aku pilih Sheamus, the Celtic Warrior. Aku pilih Sheamus, nombor 16. 17, aku pilih Bobby Lashley dari Monday Night Raw dan yang juga penyandang United States Champion. Bobby Lashley, walaupun ramai tak suka dia apa semua, tapi career dia bila di manage oleh MVP ni aku tengok dapat melonjak balik lah berbanding dia di manage oleh Lio Rush. So aku harap Bobby Lashley pun akan perform bagus dalam Royal Rumble kali ini, dan aku harap Riddle yang akan throw out dia keluar daripada match Royal Rumble untuk menghangatkan lagi storyline antara Riddle dan juga Bobby Lashley. Nombor 18, ini adalah storyline yang aku akan buat nampak lain daripada Royal Rumble sebelum ini, dan kemungkinan ada orang akan cakap storyline ini mungkin sudah dibuat pada tahun dulu, iaitu Mick Foley, Three Faces of Foley tahun 1998. Dengan adanya Dude Love, Cactus Jack dan Mankind. So nombor 18 adalah Bray Wyatt lagi. Setelah Bray Wyatt Eater of World disingkirkan oleh Randy Orton, nombor 18 Bray Wyatt versi Firefly Funhouse pula akan keluar. Ia akan mengejutkan lagi Randy Orton. Another Bray keluar. Dolph Ziggler, number 19. 19 aku pilih Dolph. Dolph ni boleh dikatakan tak pernah miss the last 7 Royal Rumble ni, semua dia ada. So Dolph ni mungkin macam King Corbin juga, adalah pelengkap saja. Dia juga merupakan penyandang SmackDown Tag Team Champion bersama Robert Roode. Lepas tu The Miz. 20 aku pilih The Miz, mewakili Raw dan juga penyandang Money in the Bank contract. Tak aci kan? Dah dapat Money in Bank contract, bilang dengan Otis, dah lah bukan match official MITB.
Lepas tu dah cash in. Tengok-tengok Morrison yang nak cash in rupanya. Cuma miss yang lawan. Tengok dapat balik bag. So ingatkan dapat bag tak sertai lah Royal Rumble. Last masuk juga. Sebab aku fikir WWE ingin menambahkan lagi storyline dalam Royal Rumble tersebut. Lagipun Miz ni boleh dikatakan memang tak pernah miss juga Royal Rumble semenjak dia sertai WWE, kecuali ada tahun yang dia jadi champion tu. 21 Miz punya partner, aku pilih John Morrison. Sebab Miz John Morrison ni aku rasa dia orang akan buat strategi untuk bersama. So aku pilih The Miz 20, 21 John Morrison akan keluar. Nombor 22 Shinsuke Nakamura. Nakamura kemungkinan aku harap sangat walaupun dia tak menang Royal Rumble, dia akan cabar Roman Reigns for Universal Champion dekat WrestleMania nanti. Sekarang dia pun dah jadi face. Theme song dia pun dia dah tukar kembali kepada theme song lama. So aku harap Nakamura pun akan perform dengan baik di Royal Rumble kali ini. Kemungkinan aku pilih beliau pun sebagai the last four dalam match Royal Rumble tahun ini. Nombor 23 Otis. Pendapat peribadi aku, Otis sebenarnya kalau tak masuk Royal Rumble pun tak apa. Sebab Otis ni bagi aku dia pak lawak. Sebab bukan kita nak merendahkan kebolehan beliau, tetapi dengan cara WWE booking beliau tu, kita rasa Otis ni hanya untuk bahan lawak. So bila Otis declare dia nak masuk Royal Rumble, aku rasa tempat dia akan disailang oleh someone. Dan tempat Otis ni aku rasa akan disailang oleh Brock Lesnar. Walaupun ada yang tidak bersetuju dengan pemilihan Brock Lesnar, aku rasa Brock Lesnar akan bantai Otis dalam dressing room. Mungkin dia akan tengok storyline kemungkinan Mystery Man pukul Otis. Lepas tu baru boleh reveal rupanya Brock Lesnar yang keluar. Nombor 23. Nombor 24 aku pilih Tommaso Ciampa mewakili NXT, iaitu Heart and Soul of NXT. Rakan-rakan lain dah ramai sertai Royal Rumble daripada NXT, macam Keith Lee, Riddle, malahan former partner dia pun Johnny Gargano, Pete Dunne. Sebelum Aleister Black masuk main roster pun dia dah pernah sertai Royal Rumble. Andrade pun pernah sertai Royal Rumble as NXT champion. So aku rasa tahun ini Tommaso Ciampa akan keluar join Royal Rumble, match Royal Rumble ini. 25 Cesaro mewakili SmackDown Live. Cesaro agak rugi juga WWE sebenarnya tidak menghargai kebolehan Cesaro. Aku berharap satu hari nanti, bukan tahun ini, kemungkinan tahun hadapan, mungkin tahun 2023, aku nak tengok juga Cesaro ni bergelar champion. Cuma sekarang aku tengok WWE buat Cesaro ni macam tidak ada kebolehan langsung. Sekadar hanya untuk tag team division dan untuk match-match biasa. Aku rasa Cesaro ni wajar di-push sebab dia sebenarnya boleh dikatakan mempunyai package lengkap juga. Cuma tidak diasah ataupun tidak dibuat storyline dengan betul terhadap karakter beliau. 26 Jey Uso. Jey Uso ni kalau kita tengok sekarang memang ramailah sakit hati. Memang dia ni boleh katakan balaci Roman. Dengan gaya dia, dengan sikap kerek pailang dia ni, aku rasa Jey Uso ni akan dibantai ramai-ramai dalam tu. Sebab Jey Uso ni dia sebenarnya
dia spirit dia je kuat. Kalau ikutkan permainan dia, match dia, tanpa Jimmy dia sebenarnya tak ke mana. Cuma bila dia bersama Roman ni, orang highlight dia. Lagipun dia dah main event beberapa pay-per-view kan lawan Roman. So aku rasa Jey Uso bukan adalah calon yang tepat. Walaupun ada yang mengatakan Jey Uso akan menang Royal Rumble, aku rasa opinion tu tak relevan lah dengan situasi sekarang. Nombor 27, nombor ni special. Walaupun ia mustahil sebab kita tak tahu di sebalik tabir macam mana. Tapi aku rasa 27 adalah nombor Jay White. Jay White ni former NJPW champion. Sekarang dia dikatakan free agent dan ada sumber mengatakan beliau sudah sign kontrak dengan WWE cuma tak official announce. So aku rasa platform yang terbaik untuk perkenalkan Jay White adalah Royal Rumble tahun ini. Mungkin akan membuat beberapa aksi yang memberangsangkan untuk ditunjukkan kepada fan-fans. Mungkin akan spend dalam 15 ke 20 minit dalam gelanggang sebelum di throw out. Aku harap yang terbaik lah. Dan aku harap tekaan ini terjadi, menjadi kenyataan. 28, aku pilih Mustafa Ali mewakili Monday Night Raw yang merupakan leader kepada Retribution. Dia biasa Ali ni bila masuk ni dia akan keluar ramai-ramai bersama dengan Slapjack, Mache dengan T-Bar. Mungkin 3 orang tu akan menolong Ali untuk memenangi Royal Rumble. Tetapi aku rasa 3-3 tu akan dibantai oleh Brock Lesnar dan Brock Lesnar akan kick semua keluar. 29, aku pilih Giant Omos. Mengapa aku pilih Giant Omos? Sebab aku rasa benda ni tak mustahil akan berlaku sebab WWE ni Money in the Bank yang dah cash in pun boleh diberikan balik kepada The Miz disebabkan ada kekeliruan. Aku rasa Omos boleh keluar sebagai 29 sebagai number entrant yang ke-29, tetapi number tersebut mungkin diganti oleh AJ Styles. Sebab apa? Aku akan hurai kejap lagi. Number 30 tak lain tak bukan The Last 3, iaitu untuk Face of Bray Wyatt. Karakter yang ketiga akan keluar, nombor 30 adalah The Fiend. Okay, The Fiend ni akan keluar nombor 30. Cukupkan 3. Bray Wyatt Eater of World, Bray Wyatt Firefly Funhouse, Bray Wyatt The Fiend. So Bray Wyatt 3 kali akan keluar Royal Rumble pada tahun ini. Walaupun kita tengok ia akan membazirkan spot, tetapi aku rasa jika WWE membuat ataupun merealisasikan plan ini, ia akan jadi lebih menarik. Kerana isu Orton dan Finn ni sudah berlarutan agak lama. Aku rasa di saat Royal Rumble tengah saat kemuncak macam ni, aku rasa perlu ada satu keunikan, iaitu berilah Wyatt 3 kali masuk Royal Rumble. Walaupun sebenarnya nama-nama tersebut rugi sebenarnya. Kalau ikutkan rugi. Sebab apa? Sebab mungkin tempat itu akan diisi oleh Elias ataupun Angel Garza ataupun Kofi Kingston. Tapi aku left out mereka semua sebab berminat sangat dengan storyline untuk letakkan 3 Face of Wyatt ni. Okey, sekarang nombor 1 hingga 30 sudah selesai. So kita tengok pula perjalanan dalam match tersebut. Okey, AJ Styles entry number 1. Entrant number 1 lawan Dominic Mysterio. Macam biasalah, AJ akan throw out Dominic Mysterio dengan cepat. Sebab
Dominic akan menunjukkan tindak balas yang agak rancak, yang agak memuaskan, tetapi akhirnya dibuang AJ. Dan nombor 3, Edge keluarkan. Okey. Tahun lepas sebenarnya WWE ingin melamakan lagi, memanjangkan lagi persemukaan mereka ni di dalam match tersebut, di dalam match Royal Rumble tahun lepas. Tetapi disebabkan AJ injured dengan tidak sengaja selepas disappear oleh Edge, terpaksa Edge buang AJ. So tahun ni kita repeat balik Edge dan AJ Styles bersemuka dalam gelanggang. Okey, lepas tu kemungkinan tiada lagi pembuangan. Big E keluar, Keith Lee keluar, King Corbin semua keluar, complete. Sampailah dekat part Otis kena bantai dengan Brock di sebalik tabir tu. Tiba-tiba Brock keluar ni mungkin fans akan terkejut sebab Brock dah bunyi banyak rumours akan meninggalkan WWE. Lepas tu dikatakan dikaitkan dengan big money offer, multi-million kontrak daripada AEW dan sebagainya. So kalau Brock masih keluar, maknanya rumours itu sebenarnya hanyalah khabar angin, ataupun rumours itu sebenarnya adalah hanya cakap-cakap kosong saja. So yang menarik aku nak kongsi kat sini adalah Giant Omos punya entrant ni. Giant Omos ni dia entrant Royal Rumble, tapi dia tak stick Royal Rumble tersebut. Sebab apa? Sebab aku buat match ni, AJ sudah disingkirkan oleh superstar mana dalam match tersebut. So AJ tak puas hati dan meminta untuk menggunakan number yang dipegang oleh Omos, iaitu 29. So AJ Styles masuk sekali lagi Royal Rumble dalam match yang sama buat kali kedua. So, kalau ikutkan sejarah, tidak pernah lagi berlaku begitu. Yang pernah berlaku hanyalah match yang berlaku. Contoh, AJ Styles ada dah match dengan superstar mana-mana dah sebelum Royal Rumble match berlangsung. Lepas tu, baru ada. Lepas tu, di Royal Rumble match pun, dia tetap keluar. Kali ini, keunikan adalah AJ sudah dibuang, tetapi menggunakan jalan pintas mengambil number Giant Omos. AJ Styles kembali masuk ke Royal Rumble. Macam tu ceritanya. Okey, kita singkatkan jalan cerita. Kita terus pergi kepada top 4. Top 4 kali ini aku pilih the last 4 adalah Okey, sebelum aku pergi pada top 4, aku lupa nak ulas pasal Orton dengan Bray Wyatt ni. Orton boleh katakan dia entrance nombor 8. So Bray Wyatt Eater of World pun dia buang, Bray Wyatt Firefly pun dia buang, tetapi dia terkejut nombor 30 adalah The Fiend. Okey, kat sini kita nak menunjukkan The Fiend ni mungkin ingin membalas dendam terhadap dua Wyatt yang Randy buang. So The Fiend yang singkirkan Randy daripada Royal Rumble, dan Fiend buang diri dia sendiri. Kes buang diri sendiri ni banyak dah berlaku sebenarnya, tapi banyak berlaku kepada jobber seperti Drew Carey pada Royal Rumble 2001 tak silap. Lepas tu siapa? Santino Marella. Time tu nama Santina Marella, Women's Royal Rumble. Dan adalah beberapa nama lagi. Cuma kali ini The Fiend, kerana ingin membuat sesuatu kepada Randy di luar gelanggang, dia terpaksa singkirkan diri dia sendiri keluar. Okey, habis part Orton dengan The Fiend, kita fokus kepada Final 4. Final 4 Royal Rumble 2021 ini aku pilih AJ Styles. Walaupun dia dah tersingkir, dia masuk balik Royal Rumble menggunakan tiket Otis, so dia eligible.
rules tu kita tolak tepi. Sebab apa? Sebab Money in the Bank, The Miz pun, aku dah ceritakan tadi kan, Money in the Bank, The Miz pun boleh dapat balik. Ini kan Royal Rumble. Sebenarnya atas partner, orang tu, atas individu tu yang sanggup bagi number dia, orang tu eligible lah untuk masuk Royal Rumble. Macam dulu, ingat kes Bola Nunzio dirampas oleh Kurt Angle. Dan itu Kurt Angle tewas Smash Championship pada hari yang sama. So Kurt Angle ambil bola Nunzio tu, dia boleh masuk Royal Rumble. Okey je. Ni AJ ni kita buat match yang sama, play sikit. Macam tu. Aku pilih AJ Styles, Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura, dan nombor 4, aku pilih untuk last 4 ni, aku pilih Cesaro. Ash akan keluar. Sebenarnya plan aku nak letak Ash, tapi bila aku fikir balik, Ash kemungkinan akan keluar awal. Walaupun tak seawal mana, dia akan keluar mungkin tidak sampai the last 10. Mungkin dia dah tak ada. So aku pilih Cesaro, Daniel Bryan, AJ Styles, Shinsuke Nakamura. So bergustilah mereka apa semua. Lepas tu Daniel Bryan keluar, Cesaro keluar. The last two adalah AJ Styles dengan Shinsuke Nakamura. Semua dah Chan ni. Shinsuke kemungkinan dapat menang kan, sebab dia face, AJ Styles heel. Kemungkinan ramai yang menyokong Shinsuke Nakamura untuk menang. Kalau Shinsuke Nakamura menang, ini adalah merupakan Royal Rumble yang kedua dia menang. So aku sebagai wakil daripada G3 Gila-Gila Gusti Studio ingin mengumumkan pemenang Royal Rumble 2001 adalah The Phenomenal One, AJ Styles. Aku pilih AJ Styles menang kali ini. Sebab apa? Dia entrance number 1. Lepas tu dia dapat tiket yang kedua untuk masuk melalui Omos. Dan nombor 3, aku rasa AJ Styles ni dia ada beberapa tahun saja lagi. Tak silap aku, kontrak dia akan tamat 2022. So nak tak nak, kalau AJ tak menang Royal Rumble tahun ni, aku rasa tak complete career dia dalam WWE. Dia dah menang WWE Champion 2 kali, United States Champion, Intercontinental Champion. Hanya menunggu untuk menang Tag Team Champion untuk digelar juara Grand Slam. So, apa salahnya tahun ini beri yang Royal Rumble ni kepada AJ. Sebab wrestler-wrestler lain ni ada banyak lagi masa. Dengan career AJ di luar negara, orang iktiraf, semua orang kagum. Dengan rata-rata lah dengan AJ lah orang yang terakhir berlawan dengan Undertaker apa semua kan. Aku rasa it's better give to AJ daripada Nakamura. Sebab Nakamura dah menang. So Nakamura kita boleh createkan storyline lain untuk bertemu Roman. Kemungkinan menang Elimination Chamber for number 1 contender untuk Universal Champion dekat WrestleMania ke. So untuk Royal Rumble ni aku harap sangat WWE pertimbangkan AJ menang. Dan AJ menang lawan Goldberg di WrestleMania untuk kejuaraan WWE Champion. Bukan aku, ada orang cakap video siri 1, video lepas aku nak WWE kekalkan momentum Drew. Tapi kalau kita ni sebagai peminat AJ, dan walaupun kita tahu Goldberg tu sudah tua, aku rasa match Goldberg AJ Styles ni dia tak pernah jumpa dua ni. So apa salahnya di WrestleMania untuk
kali pertama dan kali terakhir kita bagi AJ Styles lawan Goldberg. Mungkin AJ dengan karisma AJ ni akan mengubah match tu menjadi tidak bosan. Sebab orang kata bila involve Goldberg, match akan jadi bosan. Walaupun lawan Undertaker hari tu pun, match tetap boleh katakan ada sedikit kebosanan. So, aku rasa AJ mampu mengubah match tersebut menjadi match yang lebih menarik dan sebagainya. So, aku rasa memang cun lah tu. WrestleMania, Universal Champion Roman Reigns lawan Nakamura, WWE Champion Goldberg lawan AJ Styles. So, decision aku kekal dengan AJ Styles akan menang Royal Rumble 2021. Jika tidak menjadi kenyataan, pilihan kedua aku adalah untuk menang Royal Rumble ini adalah Nakamura. AJ dan Nakamura. Nama 3, aku tak pasti siapa, tapi kalau untuk nakkan Daniel Bryan sebenarnya. Tetapi bila kita fikir dengan feud Roman Reigns, ada macam isu tak selesai dengan Nakamura, macam tak logik je kalau kita nak kata Daniel Bryan akan menang. Aku bukan apa, bila Drew McIntyre lepaskan WWE Champion, feud yang sesuai untuk Drew McIntyre di WrestleMania, aku pilih Sheamus sebab dia orang best friend. Dan yang bulan lepas punya storyline kita boleh tengok sudah ada pergeseran antara Sheamus dan Drew. Mungkin kita akan tengok dua orang sahabat akan berentak di WrestleMania. Macam itulah. Storyline aku memang seperti yang aku cakap, AJ Styles akan menang. Aku nak ulaslah sikit, mesti orang akan tanya mana Seth Rollins, mana Elias, mana Kofi. Sebab Kofi kita tahu kan aksi-aksi dia dalam Royal Rumble semua orang support, semua orang suka. Kofi bila dia ada, dia pun macam susah dah sekarang Kofi dengan banyak superstar dalam roster sekarang, dan dia pula duk main tag team division. Aku rasa Kofi dia nak upkan balik career dia kena single lah. Dia memang kena dah bubarkan The New Day tu. Macam Seth Rollins, Seth ni tak tahulah kalau dia akan keluar Royal Rumble, tapi aku rasa tempoh untuk dia rehat tu mungkin lama lagi. Dan aku expect Seth akan keluar selepas WrestleMania. Kalau lepas Royal Rumble boleh jadi juga, tapi aku harap WWE keluarkan Seth Rollins ni lepas WrestleMania lah, untuk feud dengan Roman Reigns. Aduh, susah nak sebut nama Seth pun. Seth Rollins feud dengan Roman Reigns lepas WrestleMania nanti. So, dah nampak spoiler tu kan. Roman retain Universal Champion, tapi susah benda ni sebab kita nak Nakamura champion di WrestleMania, tapi sebab WWE mungkin akan kekalkan momentum Roman. Tak tahulah. Kita ulas nantilah WrestleMania apa. Cuma kita fokus Royal Rumble sekarang. Dah selesai prediction aku untuk 30 orang yang akan sertai Royal Rumble. So, untuk next video kemungkinan aku akan hurai Women's pula dan match-match yang akan berlangsung di Royal Rumble sebelum Royal Rumble 31 hari bulan ni. Okay guys, macam biasa dalam video ini, kesempatan dalam video ini, aku memohon maaf jika ada tersasul ke, tersalah apa ke. Ada apa-apa yang nampak tak betul, boleh komen dan betulkan. InsyaAllah aku akan perbaiki segala kelemahan-kelemahan dalam next video. Okay. Sekali lagi aku nak remind, jangan lupa subscribe G3 Studio by Masman, Gila-Gila Gusti by Masman. Ingat ya, G3 itu stand for Gila-Gila Gusti.
dan tekan button notification. Aku selagi ada konten yang menarik, ada isu-isu yang kita nak bincang, ada isu-isu yang kita nak kongsikan, selagi itulah aku akan berkongsi untuk peminat-peminat wrestling seluruh dunia. Satu je aku minta, aku perlukan support daripada rakan-rakan sekalian untuk aku bergerak terus lagi setaraf YouTuber wrestling yang lain. Okay guys, terima kasih kerana sudi mendengar. Ingat ya, G3 selamanya. Okay, bye.